Salam sejahtera, anda bersama saya Reza Zulkafli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan laporan terkini daripada Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19. 73.4% populasi dewasa telah lengkap divaksin. 91.3% populasi dewasa terima satu dos vaksin. Semalam, 227,476 dos vaksin diberikan dengan 38.488 juta dos vaksin diberikan sehingga kini. 52.6% populasi lengkap divaksin dengan 65.4% populasi terima satu dos vaksin. Laporan penuh di saluran 501 dan juga astroawani.com. Dan seterusnya kami ada terima kenyataan yang terkini daripada MITI yang menyatakan bahawa dengan izinnya Malaysia achieved robust and impressive performance for the first half of 2021 with FDIs soaring by 223.1% compared to the first half of 2020, signalling the confidence of foreign investors in the country's stable and conducive economic climate and business ecosystem. This augurs well for Malaysia's path to vibrant and sustainable economic recovery. The stellar performance also demonstrates that Malaysia's strategy of positioning the country as an attractive investment destination of choice and a supply chain hub in ASEAN, particularly for manufacturing operations, is showing positive results. FDI drove the strong and vibrant performance of the manufacturing sector during the period, registering 58.2 billion ringgit in approved investment. The remaining 8.7 billion ringgit in approved investment in this sector were from domestic sources. In terms of total approved investments, Malaysia recorded 107.5 billion ringgit of FDI and domestic direct investments in the manufacturing, services and primary sectors, chalking up a massive jump of 69.8% compared to the same period last year. Ini menyatakan bahawa Malaysia untuk separuh pertama tahun ini 2021, FDI ataupun pelaburan langsung asing yang masuk ke Malaysia meningkat 223.1% berbanding dengan separuh pertama 2020. Itu adalah laporan yang kami bawakan dan kami akan bawakan perkembangan terkini berkenaan dengan laporan tersebut sebentar sahaja lagi. Seterusnya, saham di Asia Pasifik dijangka dibuka rendah pada Isnin susulan Dow Jones dan juga S&P 500 yang catat kejatuhan selama 5 hari berturut-turut menurut laporan CNBC. Sementara itu, dagangan di Bursa Malaysia dijangka terus stabil dan bergerak dalam mod berhati-hati minggu ini. Ini memandangkan pelabur masih lagi bimbang dengan kemunculan semula kes baru COVID-19 serta impaknya ke atas ekonomi dan juga pendapatan syarikat. Menurut Ketua Ekonomi Bank Islam Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, yang dipetik bernama FBM KLCI diunjur berlegar antara 1,575 dan 1,585 pada minggu ini. Tambahnya terdapat belian bersih daripada dana asing sejak kebelakangan ini. Beliau menjelaskan pembentangan rancangan Malaysia ke-12 pada 27 September serta bajet 2022 pada Oktober akan menarik pelabur asing memasuki Malaysia. Ketua Penyelidikan Rakuten Trade Sdn Bhd, Kenny Yee pula berpendapat FBM KLCI akan kekal dalam mod penstabilan minggu ini selepas pergerakan rancak yang kecil pada lewat Ogos. Yee menambah keputusan Bank Negara Malaysia untuk mengekalkan kadar darsa semalaman pada 1.75% baru-baru ini dilihat sebagai pendahulu kepada kenaikan kadar faedah dalam bergerak ke hadapan. Ia diikuti dengan ketidakpastian serantau dan dijangka memberi kesan kepada bursa tempatan. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Tong Pak Len pula berpendapat dengan penilaian saham Malaysia yang murah berbanding pasaran serantau, dana asing akan mengalir masuk, justru kegiatan membeli saham pada harga murah dijangka muncul minggu ini. Seterusnya, ringgit berkemungkinan berdepan tekanan berbanding dolar Amerika minggu ini menurut Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid yang dipetik bernama. Ini berikutan aktiviti pengambilan untung susulan peningkatan ringgit minggu lepas. Tambahnya, ini mengekori peningkatan berterusan ringgit berbanding dolar Amerika sejak Khamis lepas yang menyaksikan ringgit akhiri urus niaga minggu lepas pada paras 4.13. Pada Jumaat, indeks dolar Amerika susut kepada 92.371 walaupun permohonan bantuan pengangguran bagi minggu berakhir 4 September lepas adalah lebih baik daripada jangkaan awal.
Menurutnya, kelewatan pengurangan pembelian aset atau tapering juga mungkin mendorong peningkatan mata wang pasaran sedang pesat membangun termasuk ringgit. Muhammad Afzal Nizam berkata sekiranya itu menjadi kenyataan, maka spekulasi mengenai pengurangan pembelian aset oleh Fed akan kembali ketara sekaligus menjejaskan pergerakan dalam pasaran mata wang. Tambahnya, pada masa ini, kadar peningkatan ringgit itu adalah memberangsangkan. Bagi minggu baru berakhir, ringgit diniagakan kebanyakannya tinggi bagi tempoh hampir sepanjang minggu berkenaan apabila dolar AS terus menyusut. Dan kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah di Bursa Malaysia Derivatives dijangka alami pembetulan teknikal minggu ini menjelang pengumuman data ekspor untuk pertengahan bulan. Menurut Palm Oil Analytics, pembetulan teknikal itu disebabkan oleh peningkatan ekspor. Sementara itu, peniaga minyak sawit David Ng pula mengunjurkan kontrak niaga hadapan MSM lebih mendatar berikutan pasaran yang lebih cenderung catat penurunan. Menurutnya, ini disebabkan oleh peningkatan pengeluaran baru-baru ini yang berkemungkinan memberi kesan terhadap pergerakan harga pada masa depan. Beliau menjangka ada kemungkinan yang pengeluaran akan terus meningkat sepanjang September. Berikutan itu, David menjangka paras sokongan pada RM4,100 satu tan, manakala rintangan pada RM4,350 satu tan. Minggu lepas, MPOB berkata harga MSM dijangka stabil pada paras melebihi RM4,000 satu tan untuk suku ketiga 2021 sebelum susut pada suku keempat berikutan jangkaan pemulihan pengeluaran. Dan seterusnya, pagi tadi Korea Utara umum ia menguji peluru berpandu jarak jauh baru pada Sabtu dan Ahad lepas. Pengumuman dibuat pada awal pagi tadi. Menurut pengumuman, peluru berpandu itu terbang selama lebih 7,500 saat atau sekitar 2 jam di atas ruang udara Korea Utara dan juga mengenai sasaran pada kejauhan 1,500 km. Ia dilaporkan akhbar utama Korea Utara The Workers Daily yang menunjukkan 2 foto peluru berpandu dilancarkan bersama dengan artikel memperincikan ujian tersebut. Tiada laporan sama ada pemimpin tertinggi Kim Jong-un turut serta dalam latihan itu. Sementara itu, ujian berkenaan dilapor dipantau ahli Politburo dan juga pakar program pembangunan peluru berpandu Korea Utara Park Jong-chun. Seterusnya, Perdana Menteri Kemboja Hun Sen memaklumkan bahawa China bersetuju memberikan bantuan geran bernilai 1.75 bilion yuan atau 272 juta dolar Amerika. Perkara itu diumumkan susulan lawatan Menteri Luar China Wang Yi ke negara itu. Lawatan itu antaranya membincangkan perihal dua hala dalam menangani isu COVID-19, perdagangan dan pelaburan serta isu pendidikan dan keselamatan. Kementerian Luar Kemboja turut memaklumkan pertemuan 2 hari itu juga merangkumi perbincangan mengenai isu-isu serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Untuk rekod, China merupakan pelabur terbesar Kemboja dan rakan politik yang sebahagian besarnya menyokong ekonomi kalangan Asia Tenggara. Bagaimanapun, Hun Sen tidak memperincikan butiran penggunaan geran tersebut. Pada lawatan kali ini, kedua-dua pemimpin turut menyaksikan upacara penyerahan sebuah stadium baru yang mampu menampung 60,000 penonton di Bandar Phnom Penh. Difahamkan kerajaan China memperuntukkan sejumlah 160 juta dolar Amerika bagi projek tersebut. Bertemu kembali, saya akan ulangi dengan laporan berkenaan dengan kemasukan pelaburan langsung asing untuk separuh pertama tahun ini. Menurut kata MITI, Malaysia mencatatkan kemasukan pelaburan langsung asing yang meningkat 223.1% untuk separuh pertama tahun ini berbanding dengan tahun lepas. Sementara itu, sejumlah 7.7 bilion ringgit dicatatkan dari segi aliran masuk modal pelabur asing pada bulan Ogos yang merupakan nilai tertinggi sejak Jun 2020. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan memaklumkan Malaysia mencatatkan petanda prospek pemulihan ekonomi yang semakin cerah. Jelasnya, aliran masuk bersih modal pelabur asing yang didorong oleh kemajuan positif Pelan Pemulihan Negara PPN menetapkan nada dan hala tuju pemulihan ekonomi Malaysia yang lebih kukuh untuk suku keempat 2021. Selain itu, pelabur asing telah menjadi pembeli utama dengan pelaburan bersih di pasaran bond ringgit sejumlah 6.6 bilion ringgit pada Julai 2021. Ismail Sabri berkata ini merupakan bukti keyakinan pelabur dan pengurus dana terhadap prospek pertumbuhan negara serta kesinambungan dasar-dasar kerajaan.
Setakat Ogos 2021, pegangan pelabur asing bagi bon kerajaan Malaysia meningkat sebanyak 23.9 bilion ringgit kepada 226.1 bilion ringgit. Kerajaan menjangkakan momentum pemulihan pada suku keempat 2021 ini akan diteruskan pada tahun hadapan, di mana faktor kepada pertumbuhan negara akan memanfaatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK 2022. Seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dijadwal merasmikan pembukaan mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-14 hari ini. Ini adalah sidang pertama di bawah kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Persidangan yang diadakan 2 hari selepas sambutan ulang tahun ke-62 Parlimen. Ia dijadual menumpu isu pemulihan negara susulan penularan pandemik COVID-19 serta pakej-pakej bantuan yang disediakan untuk kelangsungan hidup rakyat. Mesyuarat 17 hari sehingga 12 Oktober itu berlangsung selepas suhu politik kembali reda dengan penubuhan kerajaan baru di bawah pimpinan Ismail Sabri. Ia juga bakal menyaksikan pemilihan timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat yang baru bagi menggantikan Datuk Seri Azalina Osman Said yang meletakkan jawatan. Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnon mengesahkan proses pemilihan timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat baru telah dimasukkan dalam aturan urusan mesyuarat pada Selasa. Selain itu, tumpuan juga kepada kemungkinan usul berkaitan keabsahan Perdana Menteri dibawa pada sidang kali ini. Menurut takwim mesyuarat Dewan Rakyat yang dimuat naik dalam laman web rasmi Parlimen Malaysia, selain usul menjunjung kasih dan perbahasan titah diraja, turut disenaraikan adalah pembentangan rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 oleh kerajaan yang dijadual pada 27 September. Ahli-ahli Dewan Rakyat akan mengambil bahagian dalam usul menjunjung kasih dan perbahasan titah diraja selama 4 hari mulai 14 September sebelum sesi jawapan oleh Menteri berkaitan pada 22 dan 23 September menurut takwim itu. Sesi perbahasan RMK-12 pula akan bermula pada 28 September hingga 4 Oktober sebelum jawapan oleh Menteri-Menteri berkaitan. 2 hari terakhir mesyuarat kali ini iaitu pada 11 dan 12 Oktober pula isi dengan rang undang-undang dan urusan-urusan kerajaan yang lain. Sementara itu, Parlimen Malaysia dengan kerjasama Kementerian Kesihatan KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN telah menyediakan beberapa prosedur operasi standard khas bagi sidang Dewan Rakyat ini bagi memastikan kelancaran perjalanan mesyuarat selain mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, antara SOP yang perlu dipatuhi semua individu yang akan memasuki bangunan Parlimen adalah mereka sudah lengkap vaksinasi dan melebihi 14 hari dari tarikh dos terakhir, menjalani ujian saringan COVID-19 RT-PCR dalam masa 3 hari sebelum memasuki bangunan itu kali pertama sahaja. Beliau berkata KKM turut menasihatkan agar semua individu yang akan hadir ke Parlimen untuk mematuhi SOP dan peraturan-peraturan sedia ada. Sementara itu, beliau berkata seramai 26 daripada 1,801 individu yang menjalankan ujian saringan COVID-19 di bangunan Parlimen pada 10 dan 11 September dikenal pasti positif COVID-19. Kes yang dilaporkan itu merupakan hasil ujian RT-PCR yang melibatkan seorang senator dan 25 kaki tangan Parlimen. Dan wakil-wakil kerajaan dan Pakatan Harapan pada Ahad memuktamadkan MOU antara kedua-dua pihak setelah mengadakan beberapa pusingan rundingan dan kedua-dua pihak bersetuju menandatangani MOU itu pada jam 5 petang ini di Parlimen. Bertempat di Dewan Bengkuit Parlimen Malaysia, MOU itu akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama ketua-ketua Parti Pakatan Harapan iaitu Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu Datuk Seri Wilfred Madias Tangau.
Kenyataan bersama itu menyebut semua pihak telah bersetuju bahawa MOU itu adalah untuk mengembalikan kestabilan politik negara bagi menangani wabak COVID-19 dan memulihkan ekonomi melalui pendekatan kerjasama secara duipartisan. Dengan persefahaman ini, tumpuan dan keutamaan akan diberikan oleh kedua-dua pihak kepada landscape politik yang baharu melalui inisiatif-inisiatif transformasi dan pembaharuan terhadap tata kelola pentadbiran kerajaan, khususnya memperkasakan peranan institusi parlimen. Kedua-dua pihak juga bersetuju untuk mendedahkan sepenuhnya MOU kepada umum sebagai komitmen terhadap keterbukaan penuh dan kebertanggungjawaaban. Dan seterusnya, keputusan kerajaan dan Pakatan Harapan memuktamadkan memorandum persefahaman MOU disifatkan sebagai satu gencatan dan perdamaian politik antara kedua-dua pihak. Penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian berkata usaha itu sekaligus memastikan kestabilan politik negara dalam hadapi fasa endemik tidak lama lagi. Bukan satu perkembangan yang cukup besar maknanya, di mana kita melihat sewaktu kita meraihkan penubuhan parlimen yang ke-62 tahun dan juga kemerdekaan 64 tahun, kita mampu melihat satu reformasi politik yang juga seolah-olah membawa kepada satu kontrak politik baru. Dan saya percaya ini bukannya semata-mata gencatan politik, tetapi ini juga merupakan satu perdamaian politik di antara blok kerajaan dan juga blok pembangkang. Ini menunjukkan kita sedang beralih satu transisi ke arah kematangan berpolitik, kerana ini bukan saja akan membawa kepada reformasi institusi parlimen itu sendiri, tetapi ia juga akan membawa kepada reformasi kepimpinan, reformasi parti politik dan juga struktur serta sistem penyampaian kita. Malahan jika kita lihat, ini mungkin juga akan membolehkan kita kembali kepada kestabilan politik, kita kembali kepada keadaan yang lebih menentu dalam usaha kita merealisasikan pembentukan masyarakat endemik nanti. Jadi mungkin akan ada yang berpandangan ini adalah semata-mata untuk keabsahan politik kerajaan, tetapi waktu yang sama kita juga harus akur sebenarnya ini adalah pengiktirafan kepada beberapa agenda yang telah dibawa oleh pembangkang untuk sekian lamanya. Seterusnya, Perdana Menteri Britain Boris Johnson akan membentangkan pelan pemulihan COVID-19 bagi musim sejuk. Antara pengumuman penting adalah pembatalan pengenalan pasport vaksin dan penamatan kuasa-kuasa kecemasan. Johnson ketika ini berdepan kritikan susulan pengumuman peningkatan cukai dalam usaha untuk membaik pulih krisis kesihatan dan sosial. Susulan itu, beliau dijangka akan mengumumkan pembatalan pengenalan pasport vaksin biarpun kes harian masih mencatatkan peningkatan. Dalam satu temu bual, Menteri Kesihatan Sajid Javid menjangkakan tiada lagi sekatan yang akan diumumkan di England. Tumpuan ketika ini terarah kepada vaksinasi dan ujian saringan kalangan rakyat. Malah difahamkan arahan ujian saringan PCR terhadap pengembara juga dijangka akan ditarik semula. Javid turut menambah kerajaan akan terus mengambil langkah berjaga-jaga terhadap keputusan yang bakal diumumkan. Dan seterusnya, jumlah kumulatif kes positif COVID-19 seluruh dunia ketika ini melebihi 224.5 juta. Ini berikutan hampir 600,000 kes baru dikesan dalam tempoh 24 jam lepas. Data terbaru Johns Hopkins University menunjukkan Amerika Syarikat masih kekal negara paling terjejas dengan 40.9 juta kes. Ini diikuti India dengan lebih 33 juta kes dan Brazil dengan lebih 20.9 juta kes.
United Kingdom dan Rusia antara negara yang mencatatkan lebih 7 juta kes, manakala Perancis dan Turki melebihi 6 juta kes. Argentina melebihi 5 juta, manakala Colombia dan Sepanyol pula catat kes melebihi 4 juta. Bagi Asia Tenggara, Indonesia mendominasi angka tertinggi kes COVID-19 dengan melebihi 4.1 juta kes. Ini diikuti dengan Filipina dengan lebih 2.2 juta. Malaysia 1.97 juta kes, Thailand dengan 1.38 juta kes, manakala Singapura merekodkan lebih 71,000 kes. Sementara itu, angka kematian akibat COVID-19 seluruh dunia kini melebihi 4.628 juta. Berdasarkan data Johns Hopkins University, Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi melebihi 659,000 kes. Ini diikuti Brazil dengan lebih 586,000 kes, India lebih 442,000 kes, Meksiko lebih 267,000 kes. Sementara United Kingdom kini catat lebih 134,000 kematian. Rusia, Itali dan Perancis pula merekodkan lebih 100,000 kes kematian. Negara yang merekodkan angka korban melebihi 92,000 kes adalah Jerman, sementara Sepanyol melebihi 85,000 kes. Bagi Asia Tenggara, Indonesia mendominasi angka kematian dengan lebih 138.8,000 kes korban. Filipina di tangga kedua korban tertinggi dengan lebih 35,000, diikuti Malaysia dengan 20,000 kes, manakala Thailand dengan lebih 14,000 angka korban. Dan lebih 5.67 bilion dos vaksin COVID-19 sudah didaftarkan atau disuntik di seluruh dunia sehingga pagi Isnin. Menurut data Johns Hopkins University, China kini mendahului dengan lebih 2.14 bilion dos vaksin yang sudah didaftarkan. Ini diikuti India sebanyak 743 juta dos, manakala Amerika Syarikat dengan lebih 378 juta dos vaksin. Brazil catat lebih 210 juta dos dan Jepun serta Jerman masing-masing 141 juta dan 103 juta dos vaksin. Manakala Turki dan United Kingdom masing-masing melebihi 90 juta dos. Di Asia Tenggara, Indonesia mendahului dengan jumlah dos yang didaftarkan sebanyak 113 juta dos, jauh meninggalkan negara lain. Ini diikuti Thailand dan Malaysia dengan lebih 38 juta, manakala Filipina dengan lebih 37 juta dos vaksin, Singapura dengan 8.97 juta dos vaksin. Dan sekian Niaga Awal ini, saksikan laporan berkenaan dengan perasmian pembukaan mesyuarat penggal pertama. Mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-14 hari ini. Ini adalah sidang pertama di bawah kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama dengan wartawan kami dan juga hos kami sebentar saja lagi, Ashraf Hasnan. Dan juga selepas ini, pada jam 5 petang nanti kami akan bawakan berkenaan dengan upacara menandatangani MOU oleh Pakatan Harapan dan juga kerajaan. Sekian Niaga Awal ini, sekali lagi ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan juga pencapaian kepada rakyat. Dan sekali maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Rizal Zulkapi. Salam hormat.